Okay, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, insyaallah pada malam ni kita akan teruskan dengan sesi yang ke-17 insyaallah. Dan kebetulannya hari ini juga adalah sebahagian daripada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan kali ini. Hopefully kita menyahut seruan Nabi SAW untuk mengejar dan mencari Lailatul Qadar insyaAllah dengan segala serbi usaha yang ada lah insyaAllah, be it dalam benda-benda yang dianjurkan secara spesifik dalam amalan-amalan khusus dan juga secara amalan-amalan umum. Sedia maklum, kita kebanyakannya sedang prepare untuk exam dan sebagainya. Pastikan perkara tersebut juga menjadi ibadah. Maksudnya niat kena betul dan cara kena betul lah. Dan jangan ada niat yang menghakis benda tu jadi ibadah. Kod ada, kalau saya teringat zaman student dulu, even prepare untuk exam tu pun dah prepare macam mana nak bawa toyol dan sebagainya. Kalau tahu, tak tahulah tak sekarang guna lagi ke term toyol tu, tapi macam dah fikir macam mana nak meniru dan sebagainya. So itu niat yang dah memang susah kita nak kata Allah akan terima sebagai ibadah. Na'udzubillah. So mulakan dengan niat yang betul dan insya-Allah dengan amalan yang betul juga insya-Allah. Seperti biasa, kebetulan bila dalam 10 yang terakhir ni, secara ringkas, hopefully kita dah baca doa ni ataupun dan akan terus membaca. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah ampunkan semua dosa kita dan kita keluar dari Ramadan ni dengan bersih dan segala apa-apa dosa insya-Allah. Dan seterusnya hopefully kita dah solat Isyak berjemaah dan solat subuh berjemaah juga setiap malam insya-Allah, kerana ganjarannya cukup besar. Bagi kebetulan fikir ni, bagi yang kebetulan ada exam waktu malam dan yang akan ada exam waktu malam, hopefully dapat plan jugalah dengan member-member supaya walaupun yalah kita tak dapat berjemaah waktu yang awal waktu Isyak, normally kalau exam tu waktu malam, hopefully dah plan supaya masing-masing lepas exam contohnya solat tu berjemaah juga, supaya kita tak terlepas dari ganjaran yang besar. Apatah lagi kalau exam tu kena malam ganjil kan. Sebab kalau kita habis exam solat sendiri-sendiri, pahalanya tak samalah dengan solat yang berjemaah. So plan lah supaya dapat juga solat berjemaah lepas exam dengan member-member yang sama-sama nak mengejar Lailatul Qadar juga. Dan sambung dengan qiyam ataupun tarawih selepas itu, dan witir insya-Allah. So harapnya tidak ada malam yang kita tertinggal, apatah lagi terkena malam ganjil apatah lagi kita kena malam ganjil, dan rasanya ada exam yang memang jatuh pada malam ganjil. So hopefully kita plan ahead supaya yalah amalan kita yalah walaupun ditakdirkan begitu, tapi amalan kita still boleh mengejar sebaiknya insya-Allah. Untuk malam ni kita akan tadabburkan lagi salah satu surah daripada surah dalam juzuk 30 insya-Allah. So kita akan mulakan, so malam ini adalah surah Al-Bayyinah. So mungkin antara surah yang agak panjang yang kita pernah cover, taklah panjang mana, 8 ayat sahaja kan, tapi so far rasanya kebanyakan surah yang kita cover surah yang pendek-pendek. So ni dah mengarah kepada yang sedikit panjangnya, lebih sedikit sahaja. Saya akan baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. Okey, so insyaAllah kita akan terus masuk portion by portion dan kita akan terus melihat apa sebenarnya message yang Allah nak bagi dalam surah ini dan apa panduan untuk kita, dan insyaAllah kemudian kita akan tadabburkan sampai ke akhir. Maksudnya harapnya kita akan nampak apa yang sepatutnya kita buat, apa yang kita sepatutnya rasa terhadap apa yang Allah sebut dalam surah ini, insyaAllah. Okey, kita mulakan dengan ayat yang 3 ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tihamul bayyinah. Kan, of course strukturnya dia akan berbeza lah. Translation ni dah dalam flow ayat kita. Kalau sebab kata kalau mula kat sini lam yakunil ladzina kafaru, so lam ni tidak kan, tapi kat sini kenapa mana tidak ni kan, so tidaknya kat sini, so sebab struktur bahasa Melayu kita terbalik. Anyway, so orang-orang kafir dan orang-orang kafir dari ahli kitab serta orang musyrik. So lam yakunil ladzina kafaru, so allazina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. So maksudnya dinyatakan sini orang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga musyrikin. Lam yakunil maknanya tidak terlepas, sehingga kat sini ada penafsiran lain, tidak terlepas daripada kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Hatta ta'tihamul bayyinah, sehingga datang kepada mereka bayyinah. Bayyinah dia translate sebagai bukti yang jelas nyata. Apa itu? Rasulun minallah, iaitu seorang rasul daripada Allah, yatlu suhufan mutahharah. Yatlu ni mentilawahkanlah. Kalau kat sini dia translate sebagai membacakan suhufan mutahharah, suhuf ataupun lembaran-lembaran mutahharah, suci ya. Taharah suci kan. Mutahharah yang suci. So of course dalam konteks kita akan biasa dengar yatlu alaihim ayati ataupun tilawah Quran tu sendiri. Tapi kalau kita ambil secara umum, sebab kat sini dia cerita pasal nabi ataupun bayyinah yang datang kepada orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Of course dalam konteks zaman kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha kutubun qayyimah, di dalamnya, dalam suhuf tadi tu, kutubun qayyimah di sini ditranslate sebagai pelajaran dan hukum-hukum yang benar. Wallahu alam. Of course bila kita kata kutub, so ni kadang-kadang kita kata bukannya buku kan, kitab kan. Tetapi kalau kita ambil dari segi word, macam kita kata kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kita siam kan. So kutiba kalau kita masukkan ditulis je, macam kita faham ditulis sajalah kan, tetapi dia ada implikasi diwajibkan, difardukan dan sebagainya. So itu secara umumnya hukum-hukum lah kan, hukum-hukum yang benar, insya-Allah. Apa yang kita dapat daripada sini bila Allah sebut Subhanahu taala tidaklah jadi kepada orang kafir daripada ahli kitab dan musyrikin ni macam dia orang tu, hatta sehingga datang kepada mereka bayyinah. So okey, sebelum itu kan, rasanya bila kita cakap pasal sebab ada dua golongan kat sini, daripada kafir tu dia sebut ahli kitab satu, musyrikin satu. Musyrik ni senang ceritalah, musyrik tu musyrik lah kan, orang yang syirik. Syirik, dan dalam konteks di Mekah tu senang, orang Quraisy tu musyrik kan. Dan tapi ada satu golongan ahli kitab kan. So siapa ahli kitab? Dalam kalau kita tengok translation tadi, dia dah dalam kurungan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Dalam konteks sejarah betul lah tu ahli kitab gitu tetapi quite interesting kalau kita nak fikir, kenapa Allah tak, kalau itulah yang dimaksudkan, kalau memang spesifik dua golongan itu, sebut je lah Yahud wan Nasara kan. Dan ada dalam Quran yang memang sebut Hudan kan, ataupun Yahud dengan Nasara. Tapi banyak tempat Allah sebut ahli kitab. So kenapa Allah guna
term itu kan? Kenapa Allah tak terus kata je kalau nak kutuk orang Yahudi Nasrani, cakap je kan. Kebanyakan tempat dalam Quran dia mau kepada pengajaran yang penting dan bukan spesifik, bukan hanya spesifik kepada mereka. So hikmah dipanggil ahli kitab kerana itulah persamaan mereka dengan kita. Sebab mereka kata Yahudi dengan Nasrani, memang kita akan tunjuk je lah. Itu dia. Ataupun kalau cakap Bani Israel, Bani Israel pun kita kan boleh bincang juga kenapa dia sebut Bani Israel contohnya kan. Sebenarnya itu pun ada persamaan. Bani Israel tu merujuk kepada Nabi yang datang kepada mereka kan. Of course zaman sekarang ni Israel tu biasa kita akan hanya nampak negara haram Israel tu lah kan. Tetapi Bani Israel ni, Bani tu anak-anak kan. Anak-anak Israel tu sebenarnya anak keturunan Nabi, Nabi yang salah satu namanya ialah Israel. So bila disebut Bani Israel, persamaan dengan kita ialah kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ada persamaan, dia orang ada rasul, kita ada rasul. Bila sebut Allah sebut ahli kitab pun ada persamaannya, iaitu mereka ada kitab, kita pun ada kitab. So itu persamaan dia. So kenapa disebut begitu? Untuk pengajaran kepada kita sebenarnya kan? Untuk pengajaran kepada kita. Bila kita cakap kata apa kan, bila term yang digunakan adalah term yang similar antara kita dan kisah yang diceritakan, sebenarnya nak membawa persamaan. Kita ada persamaan dengan mereka, cumanya kisahnya mereka begini kan. So pengajaran yang kita patut ambil begini pula. Alright, so itu kenapa dia panggil ahli kitab, walaupun penafsirannya akan katalah kisah yang siapakah kafir minal ahli kitab, itu cerita Yahudi, cerita Nasrani. Cumanya boleh jadi ialah sebab kita pun dapat kitab. So in term of terminology, kita pun ahli kitab kan? Kita Quran. So dia boleh jadi je orang yang dapat Quran tu still kafaru kan, na'udzubillah, maknanya mengkufuri juga. So bukan hanya Yahudi dan Nasrani je boleh jadi kafaru min ahli kitab kan? Tetapi itulah pengajaran besar untuk kita ambil. Now kenapa ada ni? Okey. Hatta ta'tiyahumul bayyinah kan. So ni masa copy ni ada harif huruf yang tertinggal ni. But anyway, hatta ta'tiyahumul bayyinah. So ada beberapa benda yang nak di-highlightkan kat sini dalam konteks persamaan di antara semua ahli kitab. Ni basically persamaan dia semua ahli kitab kan. Be it kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran. Itu 4 kitab yang kita tahu. So kalau yang kita kata Taurat tu basically dealing dengan Bani Israel, Yahudi, Injil dengan Nasrani, dan Al-Quran dengan umat Islam kita hari inilah insya-Allah kan. So bila disebut bayyinah yang bukti yang jelas nyata, so semua kita dapat kan. Maknanya umat Nabi yang kita dah sebut tadi semua dapat bayyinah, bukti yang nyata. Rasul, so semua kita dapat rasul juga kan. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan alaihi salam untuk semua yang tadi. Dan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran suci ni pun semua kita dapat kan. Injil, Taurat, kalau nak masuk Zabur sekali pun boleh, dan Quran. Fiha kutubun qayyimah, di dalam tu semua ada peraturan-peraturan yang Allah bagi kan, kepada setiap umat tu ada peraturan. So itu persamaannya. So bila kita baca Quran lepas ni, bila kita jumpa ahli kitab tu, kita kena realise persamaan ini. Bila cerita kepada mereka, pasti akan ada cerita dia orang pun dapat Nabi, dia orang pun dapat kitab, dia orang pun dapat bukti-bukti yang nyata. Kita akan nampak, kita pun sama dengan dia orang. Cumanya perangai dia, apa yang dia buat, itu yang menjadi pengajaran yang Allah nak highlight. Dan kita kena ambil pengajaran lah. Sebab in the end kita tahu apa hujung kisah dia, dan kita tak nak hujung itu. Okey, seterusnya. Ayat keempat dan kelima. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Wa ma tafarraq. Maknanya tidaklah terpecah. Firqah maknanya dia tak terpecah-pecah. Taklah terpecah allazina utul kitab, yang mereka yang diberikan kitab ni, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. So ayat ni quite interesting. Maknanya Allah kata taklah dia orang ni terpecah belah, taklah dia orang ni terpesong, melainkan siapa? Allazina utul kitab, mereka yang diberikan kitab,
illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, melainkan setelah datang pun kepada mereka bayyinah. So ini poin penting dalam konteks yang akan datang nanti kan. Semua kisah-kisah yang diberikan dalam Quran, Allah sentiasa highlight poin ini. Maknanya dia orang tak jadi gitu melainkan dah pun datang bukti yang nyata. Sebab kalau sebelum datang bukti yang nyata, itu satu hal maknanya ada orang tu kenapa dia macam ni kan. Itulah belum sampai wahyu ke apa kan, belum sampai, kalau kadang-kadang kata belum sampai seru belum sampai hidayah ke. Tetapi ceritanya kisah-kisah begini ialah kan, dia orang jadi, maknanya ayat ni macam ni, wama taklah jadi begitu melainkan setelah datang. Maksudnya hakikatnya bayyinah tu datang ke mereka, bukti yang nyata dah datang kepada mereka, tapi dia orang still gitu juga kan. Dia orang still begitu so itu yang cerita besarnya. Dan pada kita pun akan terreflect lah kan. Kita pun dah dapat bayyinah, adakah kita masih terpecah-pecah ni kan. Itu satu perbincangan lah dalam konteks umat Islam sekarang kan. So logiknya kita kan bukti yang nyata dah sampai, wahyu dah sampai, kenapa macam ni kan. So itu pengajaran yang kita akan bincang nantinya. Wa ma umiru illa liya'budullah kan, taklah disuruh kan. Wa ma umiru kan, kalau kita biasa word amar ma'ruf amar tu suruhan umiru dah disuruh lah kan. Wa ma umiru, taklah dia orang ni disuruh illa liya'budullah, melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah ataupun untuk beribadah kepada Allah kan. Mukhlisin lahuddin, ni berat sikit lah ni sebenarnya dari segi word mukhlisin ni ikhlas mukhlis tu orang yang betul-betul ikhlas, lahu balik kepada Allah kan, kepada Allah, din kan, agama. Kalau biasa kita translate sebagai agama tapi siapa yang pernah dengar kupasan tentang perkataan ini, dia lebih besar lah. Sebab kalau kita bayang agama tu just solat, puasa, maknanya ritual. Din ni maknanya keseluruhan cara hidup sebenarnya kan. So taklah disuruh melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah dan mengikhlaskan kepada Allah semua kehidupan kita lah basically kan. Hunafa aw yuqimus solah wa yu'tuz zakah. Ni dah masuk kepada perincian amal-amal yang dituntut So ada solat dekat situ, ada zakat dekat situ. Wa zalika dinul qayyimah, itulah din yang benar kan. So kalau sini dia translate sebagai agama lah kan. Itulah agama yang benar So dekat sini nak kata macam hakikatnya dia orang jadi gitu, dia orang dah terpecah-pecah, terpesong semua ni, sebenarnya lepas dah datang bukti kepada dia orang. Padahal dia orang ni taklah disuruh melainkan benda ni. Allah listkan yang disuruh kepada dia orang ni je. Tapi kenapa dia orang jadi merepek sangat ni kan? Begitu So bila kita ambil konteks contohnya kan, dia orang jadi gitu, adakah kerana kejahilan? Kalau based on ayat ni, of course kita sekarang ni mainly cerita pasal yang ketika Nabi Muhammad SAW tu lah, di zaman itu Kalau kita nak bincang sampai zaman sekarang ni, panjang sikit ceritanya lah. Tapi di zaman itu, adakah mereka masih jahil kan? Adakah yang still degil nak kekal sebagai Nasrani ataupun Yahudi? Sebab kalau kita kata ada tak ahli kitab ni yang kemudian ikut Nabi SAW? Memang ada lah kan, memang ada kan. Ada yang daripada jalur Nasrani ataupun Yahudi yang jadi para sahabat tetapi ramai yang masih degil dan begitu kan. So tu persoalan dia, adakah kerana kejahilan kan? Dia tak tahu kan Nabi bawa apa, buktinya apa dan sebagainya. Adakah belum sampai bayyinah bukti yang nyata? Allah kata, Allah tegaskan dalam surah tu dah sampai, tapi dia still dia orang perangai macam tu kan. So bila kita sebut kat sini wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah tadi kan, maknanya taklah dia orang jadi gitu melainkan setelah datang bukti yang nyata. Again macam kita cakap awal-awal tadi, sebab kat sini dia tak sebut Yahudi ke Nasrani, dia sebut yang diutuskan kitab kan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, yang diutuskan kitab. So diutuskan kitab ni bukan ke masuk 4 kitab tadi kan? Zabur, Taurat, Injil, Quran, itulah kitab kan. Itu semua kitab yang Allah utuskan. So adakah ayat ni applicable juga kepada umat Islam? Sebab kita pun termasuk daripada allazina utul kitab, betul tak? Sebagaimana orang Yahudi dulu diutuskan, maknanya asalnya Taurat tu sampai kepada mereka kan. Nasrani tu pula asalnya Injil tu sampai kepada mereka. So kita pun Al-Quran sampai kepada kita. So
Sebab itu jadi interesting bila kita baca ayat ni, dia jadi, walaupun dalam terjemahan kita akan jumpa selalu dalam kurungan ya, Yahudi Nasrani, tapi bila kita baca secara literalnya, Allah rujuk kepada secara umum siapa-siapa yang dapat kitab terpakai juga, termasuk kita lah. So adakah kalau kita muhasabah adakah berlaku benda ni wa ma tafarraqa, kita masih berpecah-pecah ke sedangkan dah dapat kitab So itu satu persoalan real untuk melihat kita umat kita sekarang. Jangan hanya kita menunjuk kepada umat terdahulu yang jadi macam tu, dalam sedang pada masa sama kita tak sedar umat kita pun duduk buat perangai yang sama duduk buat perangai yang sama duduk berpecah-pecah dan sebagainya, sedangkan dah datang bukti yang nyata. Okey, so itu satu muhasabah yang besar untuk umat Islam sekarang lah sebenarnya. Sebab kalau kita nak bincang bab adakah umat Islam sekarang dah pecah-pecah kepada firqah yang macam-macam, kita baru cakap dalam negara kita Malaysia ni pun macam-macam dah isu yang timbul kan. So yang ni label, yang ni label ni dan sebagainya. So kenapa ni? So kenapa ini berlaku? Belum nak cerita international level, macam-macam lagi kan. Now, dan Allah sambung pula lepas tu kan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan seterusnya. So again soalan yang sama, adakah applicable kepada umat Islam? Sama saja kan. Dan apatah lagi bila kita Allah sebut kat sini contoh-contohnya wa yuqimus solah pasal solat, wa yutuz zakah pasal zakat. Macam kita lah tu kan, kita lah yang dapat tuntutan itu So sebab itu nak katanya dalam konteks bila kita mentadabbur Quran tu, sebenarnya banyak benda sebenarnya directly kepada kita, walaupun contoh teladan yang diambil adalah daripada orang sebelum ni sebab tu Allah memang gunakan word yang general, yang applicable kepada mereka, applicable juga kepada kita. So jangan kita ingat surah ni duk mengutuk Yahudi dengan Nasrani saja, tetapi memberi pengajaran besar kepada kita. Na'udzubillah, in case kita sebenarnya menuruti jalan mereka secara apa yang Allah sebut kita kadang-kadang kita kata macam kita mana ada ikut orang Yahudi dengan Nasrani kan. Tapi dalam Quran bila kata ikut tu ialah perangai itu Allah dah kata something, dia nak pergi buat benda lain juga dan sebagainya. So kalau dalam konteks itu sebenarnya banyak benda yang kita boleh bincangkan dalam konteks umat kita sekarang sebab kita kadang-kadang kita rasa kita tak ikut tu just macam official agama dan sebagainya. Anyway, seterusnya ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya innal ladzina kafaru, orang yang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang musyrik, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Again, kalau kita ambil rentetan dari awal, walaupun ada konteks sejarahnya Bani Israel dengan Yahudi dengan Nasrani, tapi sebab macam cara kita baca tadi, macam semuanya applicable untuk termasuk ahli kitab yang sekarang kan. Sekarang tu maksudnya kita yang Quran, mendapat kitab Quran So Allah sebut yang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrik, banyak orang yang dapat kitab dan musyrik. So na'udzubillah, boleh jadi orang yang dapat Quran juga. Tapi kalau dia termasuk dalam golongan yang disebut sebagai kafir kat sini, fi nari jahannam khalidina fiha, na'udzubillah, mereka akan diazab. Nah, satu soalan yang besar yang biasanya fundamental question yang biasa ditanya bila Allah sebut mereka akan diazab, dan pula tu azabnya bukan calang-calang azab layak ke dia orang ni diazab itu satu soalan fundamental layak ke dia orang ni diazab. Dan of course kita yang berakidah bahawa Allah itu maha adil, tidak akan menzalimi sesiapa, for sure kita tak akan even contemplate kemungkinan Allah tu zalim kan. Maksudnya Allah tu maha adil, tapi di mana keadilan dia orang ni diazab kan? Besar sangat ke dia punya jenayah dia? Apatah lagi kalau kita silap faham konteks-konteks tertentu Sebelum ni kita dah bincang sebenarnya surah Al-Kafirun. So siapa yang ada, hopefully boleh recall balik apa yang kita bincangkan. Siapa yang tak ada, tak lalu pembincangan tu, boleh nanti kemudian boleh tengok recordingnya. Tapi satu soalan besar yang kita, antara persoalan yang kita bincangkan masa tu ialah, adakah kafir ni maksudnya non-Muslim? Kan, sebab bila tersebut tadi allazina kafaru contohnya kan, adakah itu maksudnya non-Muslim? Dan dia jadi masalah bila kita anggap kafir itu maksudnya non-Muslim Sebab macam mana kita nak justify
adil untuk non-Muslim tu diazab? Kan? Macam mana kita justify? How do you justify it? Dalam Quran, itu bukan maksud kafir kan. Dalam Quran sentiasa kafir tu dah cerita Nabi datang dah. Tak pernah, kalau kita baca Quran, boleh tengok kan, baca cover to cover, pernah tak ada kisah yang tiba-tiba Allah cerita orang ni jahat, tiba-tiba dia diazab tanpa cerita ada Nabi datang. Kenapa penting Nabi tu datang? Sebab once Nabi datang, bawa bukti kebenaran, dan baru dia orang macam, aku tak nak jugalah, aku nak buat jahat juga, baru kita boleh kata, oh layaklah kau yang pilih jalan ni kan. Tapi kalau tak ada orang bagi, Nabi tak sampaikan lagi, mana keadilan? Macam dia kata, aku tak tahu kenapa tiba-tiba ni kan. So keadilan itu tertegak dengan sentiasa Allah kata, Allah bagi kepada setiap umat ni Rasul, utusan yang bawa kebenaran sehingga terbukti depan mata dia tu. Sebab tu kita tengok semua Nabi ada mukjizat, sampai orang tak boleh nak deny, kau ni merepek apa ni kan. Tunjuk mukjizat, oh ni confirm lah, ni bukan manusia, ni daripada pencipta alam dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tengok cerita-cerita yang hebat dalam Quran, contohnya apa Nabi Musa contohnya, kisah yang hebat yang mana Firaun bawa ahli sihir dan Firaun dekat sana. So ahli sihir tu kan kata, ni ahli sihir ni kan mesti neraka ni cerita ni kan. Tetapi event itu bila Allah suruh Nabi campak tongkat dan dia jadi ular tu kan, ahli sihir tu terus tahu, oh ini bukan sihir ni, ini for sure beyond manusia punya kemampuan untuk sihir apa semua, ni mesti Tuhan kan. Terus ahli sihir tu semua jadi Islam kan, dan Firaun azab mereka, Firaun bunuh dia orang kan. Nak katanya apa, bila dah terbukti mukjizat tu, tu fungsi mukjizat kan, bila dah terbukti tu, orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya macam cenderung kepada kebenaran, dia orang ikut walaupun asalnya dia ahli sihir, dia mati sebagai orang yang beriman. Dan dalam cerita tu memang lagi hebat lah, dia beriman baru sekejap dah mati syahid, masuk surga lah kan. Firaun dah nampak benda tu pun, kalau kita baca cerita Firaun tu lagi interesting lah kan. Ni aku dah agak dah ni kan, dia orang ni ahli sihir ni berpakat dengan Musa ni nak kalahkan aku, sebab tu dia buat drama ni. So masih ada benda yang dikata kepada public untuk nak kata sebenarnya ini semua ni yalah maknanya, dan masih ada rakyat yang terpedaya kan, macam so dah nampak mukjizat tu, tapi Firaun twist pula kan, tak ada, ni ahli sihir ni sebenarnya belakang aku ni dia pakat dengan Musa ni. Siapa tak pernah baca cerita ni boleh baca sebab kisah-kisah ni sentiasa berulang maknanya orang jahat ni sentiasa ada akal nak twist benda walaupun dah terbukti benar, dia pusing lagi. Anyway, so ceritanya bila kita cakap word kafir tu, again dalam surah Al-Kafirun, just highlight benda yang kita nak recall balik. Kenapa kita panggil kafir Quraisy? Sebelum kita panggil jahiliah, kerana kafir Quraisy tu dia sebut kafir setelah terbukti kebenaran, dia orang still degil dan dia still reject. So dari si word dan mana datang kafara apa semua tu, kita dah bincang dalam surah Al-Kafirun itulah. So tak nak dibawa panjang lebar malam ni, tapi nak katanya itulah reason kenapa mereka layak diazab. Setelah datang bayinah, bukti yang nyata, mereka ingkar. Dan kita dah bincang dalam surah Al-Kafirun tu. Hari ni just nak bawa balik untuk remind kita balik, tugas kita sebenarnya ialah bila kita melihat non-Muslim di Malaysia contohnya, adakah secara umum mereka tu macam masih jahiliah, tak ada orang pun pernah datangkan bukti yang nyata depan mata dia orang, ataupun mereka dah memang kafir, maksudnya dah terbukti ini Islam ni benar, tak syak lagi, nak degil juga kan. Adakah begitu dan kerisauan kita ialah majoriti non-Muslim di Malaysia ni tak pernah ada siapa-siapa yang membuktikan depan dia orang ini benar. Itu di atas bahu kita lah, sama-sama kita kena fikirkan. Dan itu one angle dalam kita melihat orang yang belum sampai bayinah kan, contohnya belum sampai bukti nyata depan mata dia untuk membuktikan Islam ni benar. Bagi kita pula, kita kena pastikan kita termasuk dalam kita macam ni kita kena pastikan kita tidak layak diazab. Macam mana ayat tu maknanya, sebab bila kita cakap tadi orang yang ingkar, dah jelas benda tu benar, dia ingkar juga, memang layaklah diazab, ayatnya begitu. So kita na'udzubillah, kita mohon sangat kita bukan begitu maknanya kebenaran dah datang, kita dah faham dah, tapi degil juga, na'udzubillah. So jangan sekali-kali terjebak lah kan. So kena tunduk dan patuh, dan itu yang datang golongan yang lagi satu tu kan. Okey, sebelum kita pergi golongan lagi satu yang ni pun satu benda yang penting bila kita kata
tidaklah disuruh melainkan liya'budullah, itu satu, mengabdikan diri kepada Allah. So kita dah pernah bincang sebelum ni pasal tujuan hidup dan surah daripada surah Az-Zariyat illa liya'budun, kita dah pernah bincang. Tapi ni satu word yang Allah guna kat sini, mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin. Itu satu term yang besar sebenarnya, mukhlisin. Bila kita cakap ikhlas, ikhlas. Mukhlis ni ialah terkait dengan word ikhlas. Ikhlas ni kalau kita translate kadang-kadang kita translate kata semata-mata kerana Allah. Dia semata-mata tu yang susah tu. Dan macam kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah. Sebab nak kata macam mana? Ada beza tak macam kalau kita kata lillahi ta'ala dengan ikhlas lillahi ta'ala? Sebab secara sedar tahu tak, kadang-kadang kita kenapa kau buat ni? Kerana Allah. Tapi dia rupanya ada sambungan, dan kerana ... kan. Maknanya ada beberapa reason serentak dekat situ rasa kerana Allah pun ya juga, tapi kerana lain pun ada juga kadang-kadang ada benda gitu Bila kata-kata ikhlas tu dia jadi macam kerana Allah semata-mata, kerana Allah semata-mata benda ni ni konsep ikhlas konsep ikhlas ni sebenarnya dia hanya akan teruji ataupun dia akan amat teruji pada benda yang kita tak suka kan. Maknanya kalau benda tu kita suka, contohnya kan, macam apa contoh kita suka, katalah ada benda tu kita suka dan itu juga Allah suruh kan, Allah suruh buat benda ni dan kebetulan benda tu kita suka, dia jadi macam kat situ keikhlasan tak teruji sebab mungkin memang kalau Allah tak suruh pun kita suka juga kan, kita buat juga kan? So dia macam ujiannya tak besar di situ. Tapi kalau benda tu sebenarnya kita tak suka tapi Allah kata buat juga, kat situ baru teruji. Macam kalau aku buat ni kerana nafsu, aku tak buat dah kan, tapi sebab Allah suruh aku buat juga, sebab walaupun aku tak suka tapi Allah suruh aku buat juga. Kat situ baru terjelma keikhlasan So sebab itu selagi mana kita buat benda yang macam senang, benda yang kita memang suka, keikhlasan biasanya tak teruji dia belum teruji. So cuba tunggu benda yang dan kadang-kadang banyak surah yang kita dah cover selama ni yang memang menuntut benda yang kita tak berapa minat sangat dan kat situ keikhlasan akan teruji. Kalau betul kamu ikhlas, kamu buat kerana Allah semata-mata, dan bila Allah suruh buat je lah kan, tak kisahlah suka tak suka, minat tak minat, sebab kamu buat kan kerana Allah, bukan sebab minat kan. Itu konsep kat sini. So benda ni besar mukhlisina lahuddin. Dan bila sebut din ni pula, tu satu lagi kupasan bila kata-kata way of life. Siapa yang biasa dengar apa beza agama dan so sebab ni pun definisi agama depend kita faham macam ni. Bagi orang membayangkan semua keseluruhan hidup, fine lah. Tapi kebanyakan orang term agama tu refer hanya kepada ritual So kata-kata agama Islam ni solat, puasa, zakat, haji, itu ritual. Tapi din ni beyond that beyond that. Maksudnya kita kata macam ni, tata cara kita berpakaian, cara kita berkomunikasi, cara kita dan sebagainya. So bila kita masuk benda tu, cari duit, spend duit, apa-apa semua, dan kita kata mukhlisin, ikhlas kepada Allah segala-galanya. Itulah yang tuntutan dia. So insya-Allah kita akan bincangkan lagi benda tu in more detail Dan sebaliknya, tadi pasal orang kafir, ni sebaliknya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Tuhan ialah syurga Adn yang mengalir di bawahnya beberapa sungai ataupun sungai-sungai kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meredha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Zalika liman khasyiya rabbah. Balasan itu, zalik dia balik kepada yang tadi. Balasan itu semua adalah untuk orang-orang yang takut kepada Allah ataupun takut melanggar perintah Allah. Nah, ada beberapa benda yang nak di-highlight di sini. Pertama, innal ladzina amanu wa amilus solihat. So kita akan tengok dalam Quran again benda ni tak dipisahkan lah. Maksudnya iman dan amal. Ini satu persoalan besar lah sebenarnya. Okey. Generally kita akan kata insya-Allah kita beriman. Amal bagaimana? Amilus solihat. Dan bila kita cakap begitu tu, dia kena relate balik dengan semua yang kita dah belajar lah, semua yang kita dah faham, semua yang kita dah tahu. Bukan hanya nak kata apa, kita mengamalkan sebahagian so mengamalkan semua sekali, termasuk apa yang kita dah tadabbur semua ni kan. So itu so hopefully
bagi benda-benda yang kita perasan, oh aku belum buat tu kan, macam mana, sebab dia done. So dan sentiasa dia tak pernah tak pernah beriman atau ke, so sentiasa done. Make sure kita dah beramal ataupun kita sedang melangkah untuk beramal dalam segala aspek yang kita tahu. Kemudian bila Allah sebut pasal ganjaran, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. So ni cerita pasal jannah, pasal syurga. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Cubalah bayangkan betapa bestnya tempat ni. Di bawah taman-taman tu ada sungai. Kita kekal pula kat situ. Radiyallahu anhum wa radu'an. Yang ni sebenarnya bagi orang yang biasa kita claim kan, kita buat kenapa ni kan? Untuk mendapat keredaan Allah, untuk mendapat keredaan Allah. Itu biasa term ayat skema. Tapi bagi orang yang betul-betul rasa, inilah yang kita idamkan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada kita. Kalau ni mereka lah kan. Tapi hopefully kita nak tergolong kat situ. Allah redha kat kita. Kita pun redha dengan Allah kan. Kita pun puas hati, Allah pun puas hati dengan kita. So itulah bila siapa yang betul-betul bila kata nak mengejar redha Allah dan sebagainya, bila Allah kata macam ni, Allah redha kat dia orang, Allah redha kat kita, macam betul apa lagi yang kita nak kan. So inilah ganjaran yang kita idamkan. Hopefully memang kita mengidam sangat benda ni. Dan kalau kita ambil portion yang last pula ialah siapa yang dapat benda ni kan? Siapa ni? Zalika liman khasyiya rabbah. Itu semua ni adalah untuk siapa yang takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Kalau sini tafsir takut melanggar perintah Tuhan. So kita pastikan betul-betul lah kita termasuk benda ni. Dan persoalan dia ialah kita rasa tak, kalau orang ajak kita buat dosa, kita takut tak? Kalau tiba-tiba macam tak ada orang nampak kan, kita seorang-seorang je, ada opportunity untuk buat dosa lah kan, takut tak? So kalau belum rasa takut tu, jomlah kita pupuk. Macam mana nak sampai kita rasa takut ni? Kena baca ayat pasal neraka ke, wallahualam. Usahakan supaya, sebab Allah kata semua-semua ganjaran ni untuk orang yang takut kepada Tuhan ni. So kalau kita buat segala sebi tak takut kan, na'udzubillah lah, itu kita patut risau insya-Allah. Now, habis kita baca ni sampai hujung surah ni. So macam mana bila kita tadabbur itu ayat-ayatnya, dan kita dah bincang sedikit sebanyak macam mana dia terkait dengan diri kita. Tapi untuk refresh balik konteks besar ayat surah ni, nama surah yang disebut pun surah Bayyinah. Satu soalan besar untuk kita, telah sampai Bayyinah ke belum? Telah sampai Bayyinah ke belum? Ataupun telah sampai ke bukti yang nyata kepada kita? Jawapan skema biasa kita mestilah dah sampai kan, dah sampai Quran tu kan. Cumanya in reality bila kita bukti tu, dia kena kita faham lah kan. Kalau kita kata dah sampai Quran kat kita ni, tapi aku pun tak faham apa ayat ni cakap kan, macam mana? So sebab itu bila kita faham benda ni, of course semua nabi diutus kepada kaumnya, dan mereka cakap language yang sama mereka cakap bahasa yang sama. So dia tak pernah ada isu yang macam kita kena tanya sekarang tak pernah kata dia orang ni faham tak Nabi tu cakap apa. Tak, dah dia orang satu kaum apa semua kan, memang dia cakap bahasa itu. Kita ni jadi quite interesting sebab Nabi turun dan primarily sampai kepada kaum Arab, Quraisy, dan kemudian expand semenanjung Arab. Semua memang faham Al-Quran kan. So memang bila Nabi utus, Nabi yatlu alaihi, maknanya bacakan je ayat tu, dia terus, dia jangan faham macam kita baca macam kita macam majlis tadarus ke apa. Dia tak sama macam tu. Dia macam memang berkata sebab terus faham Isu kita sekarang, kita semua tak faham bahasa Arab. So macam mana kita kata bukti dah sampai? Dia macam kita dapat manual yang kita tak tahu language kan, bahasa Jepun ke apa, kita pun tak tahu pun cakap. Macam mana kita nak kata, oh dah faham, terbukti apa kau tak faham. So sebab itu perlu kita faham maksud dia, dan kita perlu tadabbur dan kita dah establish ni awal dulu. Sebab tu Allah marah orang yang tak tadabbur So hopefully kita dah ada rutin untuk betul-betul kita inilah baca maksud dan cuba faham. Sebab otherwise macam mana kita nak claim, oh dah sampai bukti yang nyata? Apa buktinya? Adalah dalam Quran tu, aku pun tak tahu. So mana boleh macam tu kan, mana boleh gitu kan. So pastikan benda ni betul dan terjadi. Dan bila kita reflect balik ahli kitab, pastikan, sebab Allah cakap tadi amanu wa amilus solihat, pastikan kita iman dan amal plus kita tahu itu kan, sebab tapi sebenarnya tahu tu pun sebab ahli kitab tu dia tahu kan, zaman Nabi tu kan, cumanya dia degil So jangan kita ulang kisah orang yang degil ni lah.
So sama je, maknanya kau dah pernah dengar ke ayat-ayat ni? So kenapa tak buat lagi? Kenapa masih degil? Jangan sekali-kali kita jadi orang yang degil tu. Dan untuk yang ni dah nak tekankan benda ni. Kebanyakan kita ni poin yang saya rasa besar lah. Bila kita dah faham semua benda ni, kebanyakan kita biasanya bila kalau saya tanya diri sendiri ataupun kita tanya diri kita, kenapa kita masih tak buat Kenapa kita masih tak nampak pun macam buat? Kebanyakan reason yang biasanya paling biasa dikeluarkan bagi orang yang baik ni, bukan bagi orang degil. Degil ni satu hal, kita dah settle tadi. Tapi bagi kebanyakan kita yang sebenarnya kita ada intention nak buat dan sebagainya, tapi kenapa tak buat? Biasanya jawapan paling common ialah sibuk, tak sempat nak fikir dan sebagainya. Dan kat sini yang kita nak kena rethink kita nak kena rethink. Memang saya faham saya pun sibuk, kita pun semua sibuk kan, student sibuk, dan bekerja nanti pun lagi sibuk, ada anak, isteri, career lagi sibuk. Tapi kalau sibuk tu menjadi alasan, dan memang tak ada cerita lah sampai kita semua baca Quran ni, nak tadabbur Quran ni lepas pencen lah kot kan, macam itu baru tak sibuk kan. So is that a valid excuse? Dan kedua, nak dia tanya, adakah kita realise kenapa kita sibuk? Bagi kita yang kata-kata saya sibuk ni sebab kan kena cari rezeki. Contohnya lah kalau kerja, kena cari rezeki, dan itu pun tuntutan Allah. Ataupun saya kan study ni, tuntutan saya sebagai student kena perform dan sebagainya. Betul itu semua betul. Cuma kita kena tanya sampai ke pokok dia. Semua ni kenapa? Sebab kalau kita kata ni kan Allah juga yang nak benda ni. If that is the answer, yang ni Allah tak nak ke? Kan? So bila kita kata liya'budullah mukhlishina lahuddin, abdikan diri kepada Allah sepenuhnya dan ikhlas, semuanya memang ikhlas kerana Allah lah kita buat benda ni. If that is the case, kenapa saya memang kerja sibuk malah nak cerita je kan, tapi kesibukan tu ada. Tapi kenapa kita still macam mana nak menyusun masa ke, cari masa ke supaya benda-benda macam ni, mentadabbur Quran, kongsi pasal tadabbur Quran, kerja-kerja dakwah yang lain, kenapa kita still buat juga walaupun macam kita kata macam pack lah masa tu? Sebab apa? Sebab in the end ini semua untuk Allah kan? Kalau kita mengabdikan diri kepada Allah, kita ikhlaskan semuanya kerana Allah, dia tak maknanya kesibukan itu tak boleh jadi excuse lah kan? Satu benda yang rasanya kita semua jarang fikir, bila kita tengok para sahabat yang hebat tu, dia tak sibuk ke? Dia tak ada buat benda lain kan? Semua kita kata kalau macam businessman kalau yang hebat-hebat tu macam Osman, Abdul Rahman bin Auf, kita jangan ingat businessman ni, itulah kadang-kadang kita tak faham, kita baca sirah ke apa, kadang-kadang kita assume dia orang ni macam orang tak ada kerja dan sebagainya. Tapi setiap orang tu ada career masing-masing dan sebagainya. Yang bercucuk tanam, pergi ke kampung tengok siapa yang bercucuk tanam dan sebagainya. Adakah mereka ni lepak je kan? Ke banyak kerja nak kena buat dan sebagainya. So semua ada kesibukan masing-masing. Tetapi itu aspek, salah satu aspek yang Allah tuntut ialah untuk berdikari, pencarian rezeki, betul. Tapi aspek yang lain ni tuntutan yang besar. Malah kalau kita kata sebelum ni surah Al-Maun, kau tak buat tu jadi pendusta agama, na'udzubillah kan. Berbaloi ke kita nak kata kita sibuk sampai jadi gitu kan, dan sebagainya. So itu poin penting lah kan. So sejauh mana kita dah memenuhi ciri-ciri ini, dan yang kita risau ialah kalau sebenarnya usaha kita kepada memahami Quran, usaha kita untuk mengamalkan Quran hanya sebenarnya sedar tak sedar masa yang berbaki je kan. Okey, aku dah habis sibuk ni, ada masa baki sikit, bagilah untuk Allah kan. Dia jadi macam betul ke? Tak balik kudaya tu, tak takut Allah ke kan. So harapnya kita tak gitu, dan kita macam memang kita make sure. So bagi orang yang sedar benda ni, okey, bila dah sibuk pasal masa saya tutup dengan benda ni lah. Setengah orang kata macam, tapi memang sibuk. Betul memang sibuk. Cumanya kalau kita jujur dengan diri kita, semua orang dia bagi 24 jam yang sama ada berapa portion daripada 24 jam tu kita sebenarnya untuk benda-benda yang sebenarnya tak payah pun kan. Kalau student ni apa contoh yang biasa tu, main game ke, baca komik ke, tengok movie ke kan, berapa jam tu kan? Dan sebenarnya boleh tak benda tu yang digantikan? Sebab setengah orang dia macam ni, bila dia study dan ada kehidupan dia yang lain kan, main game, main bola, tak kata salah ke apa tapi maknanya masa dia penuh dengan macam-macam. Lepas tu bila kita kata Allah tuntut benda ni,
dia dia tak nak kacau yang benda-benda yang sepatutnya boleh dikurangkan tu. Dia tak nak kacau tu, dia tu dikurangkan waktu study. Lepas tu dia kata, itulah aku ni sejak solat belajar Islam ni makin tak perform. Padahal dia yang pergi kurangkan study tu kan. Siapa suruh kurang kat situ? Kurangkanlah main kan. Kurangkanlah main game tu kan, contohnya. So itu pilihan kita sebenarnya. Dan syaitan biasanya memang tak suka lah benda tu kan. So hopefully kita boleh mengikhlaskan niat kita, mengikhlaskan diri kita, dan itu titik tu mula yang penting lah. Sebab kalau kita tak ada pun intention untuk sepenuhnya begitu, memang dia akan jadi berat. Wallahu alam. Okay, so dah terlebih 3 minit daripada pukul 11. Itu insyaAllah tadabbur kita pada malam ni. Semoga kita betul-betul apa yang kata, cuba nak memahami Al-Quran ni sebagai effort kita pada malam ni insyaAllah. Dan semoga itu pun Allah akan kira sebagai amal ibadah kita lah, dalam konteks cuba memahaminya. Dan insyaAllah hopefully kita juga put intention, sebetul-betul intention untuk kita amalkan. Hopefully, sebab kalau kita baca hadis kan, yang apa yang kata, orang yang berniat untuk buat benda yang baik tu Allah dah bagi dah ganjarannya kan, walaupun belum buat kan. So hopefully termasuk lah kan. Dan yelah, apatah lagi pula ni malam ganjil dan sebagainya. So jangan matikan niat tu kan. Allah macam berat je, tak nak lah. So hopefully kita tanam cita-cita yang sungguh-sungguh, supaya Allah siap-siap ganjarankan. Dan kalau kena Lailatul Qadar dan sebagainya pun, ganjarannya begitu banyak dan begitu besar insya-Allah. Dan jangan lupa amalan-amalan lain yang kalau belum siap lagi, kalau belum witir ke, belum qiyam dan sebagainya, belum berdoa yang doa yang sepatutnya pun, make sure jangan lupalah insya-Allah. Wallahu alam. Sampai di situ dulu insya-Allah untuk malam ni. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir.